Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri untuk menjawab segala perbahasan yang telah dibangkitkan. 45 minit. Terima kasih Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Ketua, saya mengucapkan terima kasih kepada seramai 45 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan Titah Diraja 2020 di Dewan Yang Mulia ini. Dan antara lain telah menyentuh portfolio berkaitan kementerian saya, Kementerian Dalam Negeri. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya juga merapat sembah menjunjung kasih atas titah diraja oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong ke-16 semasa majlis istiadat pembukaan mesyuarat pertama tempoh hari. Tuan Ketua, Yang Berhormat Kemaman, Yang Berhormat Ulu Rajang, Yang Berhormat Jelutong, Yang Berhormat Sibuti, Yang Berhormat Kota Samarahan, Yang Berhormat Ulu Langat, Yang Berhormat Jerantut, Padang Serai dan juga Tanjung Manis bertanyakan mengenai status dan cadangan pembangunan infrastruktur yang melibatkan agensi-agensi di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Seperti projek pembangunan balai-balai baru, pembangunan kompleks, RCQS, pembaikan premis-premis PDRM sedia ada serta penambahan aset-aset agensi Pasukan Gerakan Udara, PDRM dan juga AADK di seluruh negara. Kesemua pertanyaan ahli-ahli yang berhormat tersebut saya ingat oleh kerana ia merupakan yang spesifik bagi kawasan masing-masing akan saya jawab secara bertulis kepada mereka. Terima kasih. Tuan Ibu Ketua, Yang Berhormat Hulu Langat bertanyakan mengenai cadangan pemberian insentif tambahan kepada rela. Untuk maklumat, ahli Dewan Yang Mulia ini sebagai menghargai pengorbanan yang diberikan oleh petugas Jabatan Sukarelawan Malaysia atau RELA, kerajaan telah bersetuju dengan pemberian allowance khas petugas COVID-19 di bawah pakej rancangan ekonomi 2020 sebanyak RM200 dibayar secara one-off kepada 6,435 orang pegawai dan anggota RELA. Selain daripada itu, mulai 1 Januari 2020, kadar allowance anggota rela lain-lain pangkat telah ditingkatkan daripada RM6 sejam kepada RM8 sejam. Dan anggota rela berpangkat penyelia ditingkatkan daripada RM7.80 sejam kepada RM9.80 sejam. KDN dari masa ke semasa akan mengkaji pewujudan allowance baru dan semakan semula kadar allowance sedia ada anggota rela mengikut keperluan dari masa ke semasa. Selaras dengan pemberian insentif ini, peranan anggota rela juga turut dipertingkatkan sebagai mata dan telinga kerajaan di peringkat akar umbi dalam menyalurkan maklumat-maklumat dan membantu pihak berkuasa untuk menangani isu kemasukan pendatang tanpa izin dan lain-lain aktiviti penyeludupan di sepanjang sempadan darat negara. Bagi isu-isu berkaitan dadah, Yang Berhormat MUA telah bertanyakan berkenaan cadangan menyah jenayahkan kesalahan penyalahgunaan dadah dan kajian keperluan pengemaskinian pendekatan-pendekatan berkaitan pemulihan dadah selaras dengan keperluan semasa. Untuk maklumat Yang Berhormat, dadah masih merupakan musuh nombor satu negara. Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Penguatkuasaan Undang-Undang telah saya pengerusikan pada 21 Julai 2020 telah meneliti cadangan penyah jenayahan kesalahan penyalahgunaan dadah dan bersetuju bahawa suatu dasar pengalihan penyalahguna dadah dari hukuman penjara ke program rawatan dan pemulihan dadah perlu dilaksanakan. Ini bertujuan untuk meningkatkan akses mendapatkan rawatan dan pemulihan dadah bagi mereka yang memerlukannya supaya mereka dapat kembali kepada masyarakat.
Mesyuarat tersebut juga bersetuju supaya dapat pengalihan ini diperhalusi dalam akta baharu yang dikenali sebagai Akta Penyalahgunaan Dadah dan Substans bagi menggantikan Akta Penagih Dadah 1983 Rawatan dan Pemulihan. Cadangan akta ini sedang dirangka dan akan dimuktamadkan untuk diangkat bagi persetujuan Jemaah Menteri. Tuan Ketua merujuk kepada pertanyaan daripada Yang Berhormat Rauf berkaitan bantuan kepada NGO yang menjalankan rawatan pemulihan penagihan dadah. KDN melalui Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK sentiasa aktif menjalin kerjasama dan memberi sumbangan kepada NGO yang bersama-sama dengan kerajaan menangani masalah penagihan dadah. Pada tahun ini sehingga bulan Julai sebanyak RM3,944,220 diluluskan untuk disalurkan kepada 87 NGO yang menjalankan program pencegahan, rawatan dan pemulihan. Pada masa ini, AADK sedang memproses permohonan berjumlah RM1,114,390 daripada 8 NGO yang akan disalurkan dalam masa terdekat. Seterusnya, Yang Berhormat Pematang Pauh telah bertanyakan berkenaan status pelaksanaan reformasi penjara oleh Jabatan Penjara Malaysia. Untuk maklumat Yang Berhormat, Jabatan Penjara Malaysia telah melaksanakan program penempatan banduan di luar penjara bagi menjalani hukuman dan pemulihan melalui sistem parol atau Perintah Kehadiran Wajib PKW dan program reintegrasi penghuni industri dan juga pelepasan banduan secara lesen atau PBSL. Dalam masa yang sama juga, Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Penjara Malaysia telah menyediakan kerangka reformasi sistem penjara yang menggariskan penambahbaikan skop pengupayaan atau empowerment kaki tangan, aspek layanan, keselamatan dan reintegrasi. KDN dan Jabatan Penjara akan memastikan perancangan di bawah reformasi ini diperhalusi sebelum ianya dilaksanakan bagi memastikan ianya selamat dan kondusif. Tuan Ketua, Yang Berhormat Padang Serai, Hulu Selangor, STIU bertanyakan berkenaan inisiatif kementerian dalam mengekang kemasukan parti. Bilangan parti yang ditangkap di Hulu Selangor, bilangan parti yang telah dihantar pulang dan juga tindakan ke atas majikan yang menggajikan parti dan juga kemasukan parti semasa Majlis Solidariti melibatkan Yang Berhormat Pekan. Seperti ahli-ahli Yang Berhormat sedia maklum, Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Immigration Malaysia sentiasa komited dalam memastikan isu keberadaan parti di dalam negara dapat ditangani secara berkesan dengan mengambil tindakan penguatkuasaan secara berterusan di seluruh negara. Sepanjang tahun 2017, sebanyak 16,737 operasi telah dilaksanakan dengan tangkapan seramai 48,464 orang parti. Pada tahun 2018 pula, sebanyak 14,724 operasi telah diadakan dengan tangkapan seramai 48,372 orang parti, dan pada tahun 2019, sebanyak 17,536 operasi dengan tangkapan seramai 51,300 orang parti. Manakala pada tahun 2020, tahun ini, bagi tempoh 1 Januari hingga 23 Julai 2020, sebanyak 4,615 operasi telah dilaksanakan dengan tangkapan seramai 18,092 orang parti. Selain daripada tindakan penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh agensi-agensi penguatkuasaan secara bersepadu, pihak kementerian melalui JIM atau Jabatan Immigration Malaysia memperkukuh kawalan kemasukan warga negara asing ke dalam negara melalui beberapa tahap kawalan dan saringan yang ketat seperti berikut. Pertama, kuasa yang diberikan kepada pegawai immigration di pintu masuk untuk menyemak beberapa kriteria seperti kesahihan dokumen perjalanan, pas atau permit, tujuan kemasukan dan sejarah kemasukan ke Malaysia sebelum menentukan tempoh keberadaan warga negara asing di Malaysia. Dan kedua, tapisan awal dan saringan keselamatan ke atas semua warga negara asing yang memasuki Malaysia menggunakan sistem pengkalan data yang berintegrasi dengan pelbagai agensi penguatkuasaan seperti semakan melalui senarai SHARP atau Suspect List
dan pengambilan data cap jari biometrik dan semakan butiran biodata serta dokumen perjalanan melalui Stolen and Lost Travel Document System atau SLTD yang dibangunkan oleh Interpol. Dan ketiga, pengambilan maklumat biometrik warga negara asing untuk kemasukan ke dalam negara untuk rekod JIM. Selain daripada itu, boleh bagi laluan nak bagi laluan sekarang ke bila? sekejap penjelasan. Selain daripada itu, untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, JIM telah melaksanakan tindakan pengusiran dan penghantaran pulang parti ke negara asal bagi membendung isu perjumlahan parti di negara ini. Bermula 1 Januari hingga 24 Julai 2020, JIM telah menghantar pulang seramai 20,297 orang tahanan parti ke negara asal masing-masing. Tindakan penghantaran pulang ini melibatkan antara lainnya seramai 5,613 orang warga negara Indonesia, 3,990 orang warga negara Myanmar, 2,664 orang warga negara Bangladesh dan selebihnya warga negara daripada beberapa negara lain. Bagi kesalahan majikan yang dikesan menggajikan parti, tindakan undang-undang boleh diambil di bawah Akta Immigration 1956-63, di mana majikan akan didakwa di bawah 4 kesalahan utama, iaitu di bawah Seksyen 55A untuk kesalahan membawa masuk parti secara tidak sah ke dalam negara, Seksyen 55B untuk kesalahan menggaji bukan warga negara yang tidak memiliki suatu PAS yang sah, Seksyen 55E untuk kesalahan membenarkan parti masuk dan tinggal di premis, dan juga Seksyen 56(1)D untuk kesalahan melindungi parti. Di samping itu, majikan juga boleh didakwa di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007, Pindaan 2010, ATIPSOM. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua, Jabatan Immigration telah mendakwa seramai 980 orang majikan pada sepanjang tahun 2018. Seterusnya, dakwaan melibatkan seramai 1,052 orang majikan pada tahun 2019, manakala pada tahun 2020, iaitu sehingga 30 Jun 2020, seramai 261 orang majikan telah didakwa di mahkamah atas pelbagai kesalahan immigration tersebut. Silakan Beruas. Terima kasih. Sila Beruas. Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Kita tahu bahawa masalah parti ini merupakan satu masalah yang telah ditinggalkan sejak lama dulu dari masa Barisan Nasional masih menjadi kerajaan. Dan dari tinjauan dianggarkan lebih kurang ada 4 juta parti di negara kita, dan juga dari tinjauan negara kita masih memerlukan pekerja asing untuk beberapa sektor, pembinaan, peladanan ataupun lain-lain sektor yang memerlukan tenaga kerja asing. Jadi soalan saya, memang pemutihan telah dibuat beberapa kali, tetapi pemutihan yang dulu dibuat gagal kerana kerajaan hanya membuka satu saja pusat untuk pemutihan, iaitu di Putrajaya. Jadi ramai majikan ingin mendaftarkan pekerja-pekerja mereka tidak sempat. Soalan saya ialah, adakah kerajaan bersedia untuk membuka semua pejabat immigration untuk melaksanakan satu pemutihan yang menyeluruh, kerana mereka ini, ramai parti ini atas banyak sebab tidak dapat melanjutkan permit mereka secara sah. Dan oleh kerana kita memerlukan mereka yang sudah ada di sini, kenapa tidak kita membuat pemutihan secara menyeluruh di semua immigration, di semua pejabat di seluruh negara, supaya kita ada pekerja asing yang sah dan boleh bekerja secara bebas dan juga baik untuk syarikat-syarikat yang memerlukan mereka. Tajuk yang sama, Menteri. Tajuk yang sama. Padang Serai. Padang Serai. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin tanya, berapa lamakah seseorang parti itu
akan ditahan dan akan dihantar pulang ke negara asal. Pertama. Yang kedua, mengapakah mereka itu berada dalam penjara, masa itu tidak dapat urusan untuk mereka dihantar pulang. Terpaksa mereka pergi, apabila keluar daripada penjara, mereka kena pergi tahan di immigration dan makan masa yang panjang. Ini banyak kita keluarkan duit untuk mereka. So berharap dalam penjara itu kita perlu cepatkan dia punya proses untuk hantar pulang ke negara asal. Terima kasih, Datuk. Right. Yang berhormat, boleh saya tambah soalan? Jempol Petaling Jaya dulu. Petaling Jaya. Ya. Terima kasih. Apa yang saya faham ialah ini berkenaan dengan isu pelarian, ya, yang mana mereka juga memegang PAS di bawah UNHCR dengan izinnya. Tapi di selayang mereka dihalau keluar daripada rumah sewaan. So apakah status dia berkenaan dengan pelarian yang ada dokumen di bawah UNHCR, tapi dokumen itu dinamakan parti juga. Yang kedua ialah bolehkah kita mengkaji semula status Malaysia berkenaan dengan pelarian, kerana mereka berada di sini sudah beberapa tahun dan tidak ada akses kepada pendidikan, kerja dan juga social security dengan izin. Dan saya harap isu-isu mereka dapat dikaji semula oleh kerajaan Malaysia. Terima kasih. Sekian Sila Yang Berhormat Menteri. Sikit tambah. Okey, jempol. Jadi tadi Menteri ada menyebut bahawa lebih daripada 20,000 warga asing telah pun dihantar. Soalannya masih sama, tapi saya menyatakan adakah yang mendapat calling visa oleh kerana sekatan hari ini tak boleh pekerja asing masuk, adakah daripada depo yang ada boleh kita putihkan ataupun menggunakan tahanan di depo ini untuk menjadikan dia pekerja yang diputihkan. Yang keduanya tentang parol yang disebut tadi, maknanya tempoh yang dibagi adalah lebih kurang yang boleh diluputkan daripada jenayah. Contohnya, dia telah melalui proses untuk bekerja di industri, dalam tempoh pemantauan tersebut dia berlaku baik dan senarai dia dikeluarkan daripada mereka yang diklasifikasikan sebagai mereka yang dalam jenayah. Mohon Menteri menjelaskan. Dan akhir sekali, Yang Berhormat. Pertama, saya ucap tahniah sebab Menteri Dalam Negeri telah berjaya menyelesaikan banyak benda. Ya. Tetapi saya ingin bertanya Yang Berhormat ni pasal UNHCR. Apakah Yang Berhormat sedar bahawa kehadiran UNHCR di negara ini meragukan? Pertama, kita patutnya benarkan kad UNHCR ini dikeluarkan daripada depo immigration. Tetapi dia benarkan walk-in yang dibenarkan untuk orang datang mengambil kad UNHCR di jalan di jalan Bellamy, di pejabat mereka. Jadi semasa orang ini datang mengambil kad UNHCR, dia tidak ada apa-apa dokumen. Bagaimana dia boleh bergerak dalam negara ini, kita benarkan bergerak dalam negeri tanpa dokumen, betul kita keluarkan kad UNHCR. Jadi apakah kerajaan akan menyiasat kehadiran UNHCR ini? Apakah hak mereka untuk mengeluarkan kad ataupun mereka hanya dibenarkan mengeluarkan kad UNHCR ini setelah dibenarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan memandai-mandai sendiri. Nombor satu. Nombor duanya, ada kad UNHCR yang dikeluarkan daripada negara lain, negara jiran seperti Indonesia, Filipina, Thailand, yang dikeluarkan di sana. Kenapakah mereka diberi pengiktirafan untuk hadir di sini? Sekali lagi. Jadi saya minta Yang Berhormat supaya menyiasat kedudukan UNHCR ini supaya mereka tidak meragukan. Terima kasih, Araf. Ya. Terima kasih. Tuan Ketua, saya ingin jelaskan beberapa isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat sebentar tadi. Pertamanya tentang pemutihan. Saya nak jelaskan bahawa saya belum pernah mengumumkan ada proses pemutihan yang akan kita lakukan. Sebab dalam waktu yang sama kita juga perlukan pekerja-pekerja. Ada waktu dalam tempoh COVID-19 ini yang mungkin pas pekerjaan itu telah pun tamat. Yang itu okey, kita boleh bagi consideration kerana mereka masih lagi ada dalam negara dan tak boleh pulang dan nak sambung semula. Itu memang kita bagikan mengikut case by case.
Tapi kalau kita nak umumkan pemulihan keseluruhannya, saya ingat tidak adil kerana Yang Berhormat Beruas sendiri pun dah beritahu pemutihan ni dah banyak kali berlaku. Sebab semua mengikut apa yang Yang Berhormat Beruas maklumkan kepada saya. Tunggu je. Jangan risau, duduk di Beruas, menyurut, diam-diam. Sampai masa ada pemutihan, buat keluar balik. Yang ini yang kita takut. Jadi sebab itu kita nak lakukan secara yang terbaik, biar kita tentukan yang hanya kita rasa benar-benar memerlukan kedudukan mereka dalam negara ini mengikut pengesahan daripada immigration dan majikan saja yang akan kita lakukan case by case. Untuk kita buat seluruh negara ni pemutihan, saya dah kata tadi, kalau mereka dah ada kad, dah ada permit untuk bekerja, tak timbul lagi pemulihan. Kalau nak orang baru ini kes lain. Kes yang kita nak halau sekarang ini adalah mereka yang tidak mempunyai dokumen yang sah. Yang Berhormat sendiri pun tadi beritahu, mula-mula ada kata 4 juta. Jadi Yang Berhormat nak 4 juta undocumented ataupun nak perlukan supaya reduce the number. Kita tak tahu sama ada 4 juta ataupun sebaliknya. Saya nak maklumkan, yang ada dokumen hari ini hanya lebih kurang 2 juta. Yang kata ada lagi 2 juta tu datang daripada mana? Ini hanyalah anggapan semata-mata. Saya nak maklumkan, banyak operasi yang telah pun kita lakukan, setiap kali bila kita tangkap, peratusan daripada operasi mereka. Contohnya kalau kita jumpa buat siasatan terhadap 10,000 orang, yang selalu yang kita dapat hanya lebih kurang 1,000 atau 2,000 orang daripada 10,000 itu yang tidak ada dokumen. Maknanya tak sampai pun 15 atau 20%. Tiap-tiap kali kita lakukan. Ini membuktikan bahawa kalau kita dah ada 2 juta, the most that orang yang tidak ada dokumen, parti saya jangkakan daripada statistik operasi yang kita lakukan hanyalah mungkin 15 atau 20%. Kalau kita ada 2 juta, mungkin ada 300,000 lagi yang tidak ada dokumen. Dalam waktu kita melakukan operasi COVID dalam waktu COVID-19 ini, ramai yang telah pun kita tangkap dan kita usir mereka kembali, dan kita menjangkakan yang mereka yang tidak ada dokumen dalam negara ini mungkin tak sampai pun 300,000 orang. Jadi kalau itu boleh kita kurangkan, insya-Allah masalah sosial nanti tidak akan timbul lagi. Yang pastinya saya dah jelaskan tadi, segala section kesalahan yang mereka lakukan, sama ada daripada majikan, daripada parti itu sendiri yang menyalahi undang-undang Jabatan Immigration Malaysia, akan pasti kita tangkap dan kita usir. Saya nak jawab apa yang Padang Serai maklumkan bahawa mengapa lambat sangat kita hantar mereka pulang. Saya nak maklumkan sebenarnya ada macam-macam isu yang timbul. Pertamanya, bila kita kata undocumented ini menyebabkan masalah kita. Pertama, kita akan bekerjasama dengan embassy yang ada, nak maklumkan ini orang kau. Dia kata bukan orang aku, tak ada dokumen yang menunjukkan dia ni orang mana. Dia susah juga kita. Jadi sebab itu segala itu harus kita lakukan, dan dia kadang-kadang ambil masa. Yang mereka dah ditangkap, masuk dalam penjara. Contohnya, takkan dia duduk penjara lama-lama. Sudah tentu apabila keluar, undocumented, kita masukkan dalam depo, nak pastikan dia orang daripada mana. Ini semua kita lakukan mengikut prosedur yang ada. Dan Alhamdulillah, segala prosedur ini dapat kita lakukan sebaik mungkin. Penambahbaikan dari masa ke masa, Jabatan Immigration akan lakukan untuk memastikan parti dalam negara kita ini akan berkurangan. Yang Berhormat Menteri. Menteri, boleh saya... Bolehkah? Jangan menyampuk. Tadi yang mencelah ramai, biasa jawab yang ramai dulu. Bagi Menteri menjawab soalan yang 5. Mencelah. 5 babi tu. Menteri, boleh bagi saya... Sebab saya tak dengar, sabar disebutlah. Betul, lepas ni saya bagi. Bagi saya membalas tadi tentang... Beruas dah sudah lah, beruas sudah. Beruas. Jangan nanti ya. Jawapan tadi tak menyelesaikan masalah. Kalau parti ini semua didaftarkan, kerajaan pun dapat banyak duit levy. Mungkin sampai bilion ringgit, 1-2 bilion ringgit setahun. Okey, saya jawab. Dan juga saya jawab. Masalah ni ialah jawapan tadi tidak menyelesaikan masalah parti di Malaysia. Hakikatnya
ramai orang asing yang parti ini kalau cedera ataupun tak boleh pergi hospital, kesian, mereka pun manusia. Nanti Indonesia membantah cara kita melayang warga mereka. Yang saya nak satu Bagi Menteri kerajaan jawab bagi dulu, satu bagi Menteri jawab. cara untuk menyelesaikan. Sudah duduk. Berwas. Saya bagi peluang Menteri, dah bagi peluang kepada yang menanya. Sekarang ni minta Menteri untuk menjawab satu persatu. Onkan balik Menteri. Switch on the mic. Switch on the mic. Nak jawab apa yang dibangkitkan oleh PJ Tara tadi, bahawa tentang kedudukan mereka yang ada kad UNHCR. Mereka yang ada kad UNHCR ini adalah sesuatu yang kadang-kadang kala kita sendiri pun tidak faham. Sepatutnya angka itu sudah pun statik, tapi ia makin lama makin meningkat. Ini yang menimbulkan masalah dalam negara kita. Begitulah apa yang dibangkitkan oleh Arau. Mengapa tidak kita, kerana amat meragukan UNHCR ini, kita ambil tindakan terhadap perjanjian kita. Ini akan kita serahkan kepada Wisma Putra untuk mereka mengambil tindakan, dan seterusnya akan kita kaji semula kedudukan mereka dalam negara kita. Tentang masalah, mereka juga adalah merupakan manusia yang patut kita bantu. Saya bersetuju kita bantu, tetapi biarlah mereka itu mempunyai status yang benar-benar dokumen yang kita sendiri boleh terima hakikatnya. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Tapi ada timeline ke untuk mengkaji semula status itu? Ada timeline ke? Sepatutnya semalam, tapi kita tak boleh nak buat semalam. Maksud saya, ia sepatutnya dah tahun-tahun sebelum ini juga sepatutnya telah diselesaikan. Tapi oleh kerana yang saya kata tadi, angka itu masih lagi tidak statik. Dia makin lama makin banyak. Ini menyebabkan masalah itu timbul daripada masa ke masa. InsyaAllah, saya akan bincang bersama dengan Wisma untuk memastikan masalah status UNHCR ini. Minta Menteri boleh sikit. saya minta Kanga. Satu lagi yang belum saya jawab, jempol tentang parol penjara. Ini dah lepas, dah masuk topik parti. Tapi tak apalah. Parol ini memang kita akan bincang, nak pastikan supaya mereka yang tidak berisiko tinggi itu akan kita berikan kaedah-kaedah baru untuk kita banduan yang berlesen. Maksudnya dia boleh kita benarkan 2 minggu keluar balik kampung, cari kerja balik semula. Itu akan kita perhatikan untuk memastikan inilah dia reform yang akan kita lakukan untuk memastikan mereka ini sudah boleh bercampur gaul dengan masyarakat di luar sana. InsyaAllah akan kita pertingkatkan lagi program ini. Kanga. Matan Power dulu Ya, Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan berkait dengan segala sokongan untuk reformasi penjara. Saya minta penjelasan sedikit tentang dasar kementerian dan juga kerajaan tentang proses pemulihan penagihan dadah, satu, pemilikan dan juga penggunaan dadah. Kerana apa? Ini dibangkitkan oleh peringkat Majlis Penggunaan Bahan Terlarang, Datuk Izhar, dan walaupun AADK diberikan peruntukan, kadang-kala kita pun tak pasti sama ada mereka mendukung sepenuhnya bahawa ketagihan itu adalah satu an addiction. Dadah ini merupakan satu ketagihan. Jadi mohon mungkin diperincikan tentang dasar. What's the position taken by the government with regards to this? Terima kasih. Kanga minta sikit. Umat Pantang Pau, saya nak jelaskan. Tadi saya dah maklumkan bahawa apa yang kita ingin lakukan adalah saya jelaskan sekali lagi kepada Yang Berhormat bahawa buat masa ini kita memang bekerjasama dengan NGO untuk memastikan orang-orang ini dapat kita berikan status pemulihan yang lebih baik daripada masa ke semasa melalui program-program yang akan kita lakukan. Cuma kalau mereka dahulu dianggap sebagai penjenayah, sekarang ini kita cuba dengan akta yang baru yang akan kita bawa nanti, cadangannya adalah untuk dirangka dan dimuktamadkan dengan secepat mungkin, iaitu akta penyalahgunaan dadah dan substan bagi menggantikan akta penagih dadah rawatan
dan pemulihan. Kerana dia perlukan bukan hanya dari segi rawatan dan pemulihan, tapi nak tentukan dadah dan substance yang digunakan itu, barulah kita boleh merawat mereka. Ini yang akan kita pertingkatkan. Itu telah saya jelaskan tadi. Mohon celah. Terima kasih. Saya Kanga. Sandakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan juga Speaker. Saya berkaitan dengan isu pendatang asing tanpa izin. Kalau kita dalam perbahasan saya juga menyentuh tentang isu ini, yang mana saya mencadangkan kerjasama rapat antara kementerian dan juga kedutaan-kedutaan, kerana kita tahu bahawa berdasarkan beberapa kes, misalnya tangkapan terhadap pegawai kerajaan yang terlibat dalam isu ini, dan kita juga ada isu tentang penderaan terhadap pekerja asing. Jadi kita juga mesti mengambil kira tentang nasib pekerja-pekerja yang mungkin innocent, tidak tahu, tetapi terperangkap dalam satu sistem yang saya tafsirkan sebagai satu bentuk perhambaan moden. Jadi ini juga mesti diambil kira dalam memberi keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat lah, walaupun sudah tentu bukan semua kes yang sebegitu. Jadi mungkin kita boleh adakan satu sistem di mana pekerja-pekerja asing ini mesti mendaftarkan keberadaan mereka di negara kita kepada kedutaan mereka, dan juga kita mesti tadi bila Menteri jawab tentang menghantar balik, itu bagi saya adalah satu tindakan akhir, tetapi proses-proses yang sebelum tindakan akhir itu bagi saya perlu diperkemaskan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya banyak Menteri, lagi. ada sikit Saya banyak soalan. lagi isu Bagi Menteri, yang ingin sandakan. biar saya jelas dulu beberapa isu dan boleh saya benarkan nanti. Yang Berhormat Menteri Kim Manis lagi lepas tu boleh. Yang Ketua berkaitan Puan Yang Ketua. Ini marah saya. Yang Berhormat Menteri. Saya tak sedar. Berkaitan Kim Manis minta. Yang Berhormat Menteri. Berhormat Menteri, saya sandakan. belum jawab Beaufort punya isu tentang ini saya jawab tentang parti pekerja tanpa izin, bukan pendatang. Isu Kim Manis sudah. Lepas ini saya bincang tentang kedudukan mereka yang masuk tanpa izin, yang duduk lama seperti di Sabah. Yang Menteri tentang pekerja ini pun. Ya. So saya pernah melalui satu program di Bangkok satu ketika dulu, di mana saya tengok ada usaha negara luar untuk memburukkan negara kita apabila mereka yang bekerja ini membawa anak-anak mereka yang datang, keluarga mereka tanpa izin dalam negara kita. Apabila mereka tidak dapat sepenuhnya melanjutkan pelajaran dan sebagainya, kita yang dilihat sebagai tidak baik negara kita Malaysia. Jadi ini pun perlu ditengok. Dan kita tidak boleh benarkan ini kita diburukkan di peringkat antarabangsa, sedangkan mereka ini datang ke negara kita tanpa izin membawa keluarga mereka. Apa pandangan Yang Berhormat Menteri? Terima kasih Yang Berhormat Beaufort. Saya bersetuju. Ini yang masalah kita, masalah persepsi di luar sana. Kita adalah masalah seperti yang Berhormat Beruas bangkitkan tadi, pemutihan yang kita putihkan pekerja, yang anak-anak cucu cicit dia tak diputihkan lagi. Maka sebab itu saya nak kalau boleh kita tangkap mereka, hantar pulang dulu. Semua dah pulang, kemudian dia nak patah balik tak apa, tanpa keluarga mereka. Itu yang akan kita lakukan. Jangan kita buat dengan hanya lihat apa yang ada di depan mata kita. Yang sebenarnya masalah ini adalah masalah yang lebih besar. Bukan hanya setakat pekerja, tetapi juga keluarga mereka. Saya setuju dengan Beaufort, tetapi akan kita ambil tindakan yang sewajarnya bagi menentukan dalam masa yang terdekat semua mereka sudah pun dihantar pulang, then only dia boleh dibenarkan masuk. Bukan pemutihan sewenang-wenangnya dilakukan dalam negara, menyebabkan keluarga-keluarga mereka juga nanti menjadi masalah yang lebih besar di masa hadapan. Kim Manis, yes. Yang Berhormat Menteri, sandakan. Juga sedikit penjelasan. Kim Manis dulu. Menteri. Okey, terima kasih kepada Menteri. Ini isu PTI juga, pendatang tanpa izin. Saya ingin menyatakan bahawa Yang Pak Menteri pun sudah maklum bahawa orang Sabah, rakyat Sabah sangat fobia sebenarnya dengan apa juga langkah kerajaan untuk menyelesaikan isu PTI. Baru-baru ini kita ada cadangan PSS umpamanya sudah dibatalkan, alhamdulillah. Tetapi cara itu kalau isu itu nanti saya jawab. Ada? Ya. Okey, saya akan bangun semula. Tuan Ketua, ini sandakan saya jawab dulu nanti boleh ya. Mohon juga Menteri. Tuan Ketua, Puan Yang Ketua, Datuk Yang Ketua. Belum kahwin. Berkaitan dakwaan
Sebab itu saya tukar cepat-cepat Dato' Yang Betul. Kadang-kadang tersasut bila tengok pakai face mask tu, nampak beza. Berkaitan dakwaan pertambahan kemasukan pendatang asing parti, khususnya daripada negara Myanmar semasa Majlis Solidariti yang dianjurkan pada tahun 2016. Sebagai contoh, Kementerian mendapati tiada peningkatan jumlah kemasukan warga negara Myanmar yang drastik direkodkan berdasarkan statistik oleh Jabatan Immigration. Ahli Dewan Yang Mulia, KDN sentiasa komited dalam usaha menangani kemasukan parti ini. Justru itu, Kementerian sedang di peringkat akhir perancangan untuk memperkenalkan pelan holistik penguatkuasaan pendatang asing tanpa izin yang akan diterajui oleh Jabatan Immigration. Pelan yang akan dilaksanakan untuk tempoh 5 tahun dari tahun 2020 hingga 2025 ini merupakan strategi penguatkuasaan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan kebanjiran parti di negara ini dengan melibatkan kerjasama strategik antara pelbagai kementerian dan agensi termasuk melalui pemerkasaan operasi penguatkuasaan. Pelan holistik ini akan memberi penekanan khusus terhadap kerjasama komprehensif antara Jabatan Immigration Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, termasuk juga pelibatan kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan PBT dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, JPKK, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan dalam menyalurkan maklumat keberadaan parti bagi menangani masalah parti secara menyeluruh. Berkait dengan isu yang sama, Wabi Libaran ada bertanyakan mengenai keberkesanan pelaksanaan Ops Benteng dalam membendung kemasukan parti. Saya nak maklumkan, kerajaan telah melancarkan Ops ini bermula daripada 1 Mei 2020 dan merupakan satu operasi yang dikendalikan di bawah National Task Force melibatkan agensi penguatkuasaan yang diketuai oleh Angkatan Tentera Malaysia dan juga PDRM, APMM dan beberapa agensi yang lain. Ini adalah untuk mengekang penyeludupan parti ke negara ini. Dan sepanjang tempoh operasi benteng ini, kita telah pun menangkap sebanyak 3,597 tangkapan telah dilakukan oleh agensi penguatkuasaan melalui National Task Force ini. Selain daripada itu, tangkapan juga melibatkan seramai 25 orang pegawai penguatkuasa, terdiri dari 18 pegawai polis, 5 anggota tentera dan 2 orang pegawai immigration. Hal ini menunjukkan bahawa kita amatlah tidak berkompromi atas isu ini dan akan kita lakukan daripada masa ke semasa untuk memastikan Ops Benteng ini mencapai matlamatnya. Yang Berhormat Tuan telah bertanyakan mengenai tindakan yang telah diambil oleh Kementerian melalui laporan Ketua Audit Negara berkaitan ketiadaan rekod tarikh keluar masuk pelancong-pelancong Cina pada tahun 2018. Untuk makluman ahli yang berhormat, saya ingin menjelaskan bahawa antara strategi penguatkuasaan yang sedang akan terus diambil oleh kementerian ini adalah melaksanakan operasi bersasar atau targeted operation terhadap parti mengikut kategori keberadaan pekerjaan, taburan serta trade-trade yang lain. Kita akan bekerjasama melalui apa yang telah pun saya katakan tadi bersama dengan agensi-agensi yang ada, termasuklah Jabatan Pendaftaran Negara untuk memastikan sesiapa saja yang tinggal di sini tanpa dokumen, insya-Allah dengan operasi keseluruhan ini dapat kita tangkap mereka dan dapat mengurangkan kalaupun ada mereka yang tinggal di sini tanpa izin seperti apa yang dikatakan dalam report audit tersebut. Yang Berhormat Beaufort, Wabi Kimanis, Sepanggar, Sandakan dan Kinabatangan dan juga Putatan bertanyakan berkenaan status kad AM13 dan juga penubuhan jawatankuasa tertinggi bagi menangani isu pendatang asing tanpa izin di Sabah. Saya nak jelaskan untuk makluman yang ahli-ahli yang berhormat, susulan daripada show Suruhanjaya Siasatan Diraja atau Royal Commission of Inquiry
mengenai pendatang asing di Sabah, kerajaan telah menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Warga Asing di Sabah atau JKPWAS. Jawatankuasa tersebut bertanggungjawab untuk mengkaji dan membincang isu berkaitan pendatang dan orang asing di Sabah. Bagi cadangan agar IM13 digunakan untuk menggantikan kad burung-burung dan sijil banci yang dipegang oleh pendatang dan orang asing di Sabah, ianya sedang diperhalusi secara strategik dan akan diteliti sama oleh Jawatankuasa yang ditubuhkan JKPWAS dan cadangan strategi pendokumentasi warga asing di Sabah menggunakan sesuatu dokumen keimigrasionan sedia ada seperti IM13 adalah tertakluk kepada peruntukan undang-undang yang sedia ada. Hal ini adalah amat penting bagi membolehkan kita menentukan sesiapa saja yang ada, sama ada di Sabah atau di seluruh negara, dapat kita usir ke negara asal dengan dokumen yang lebih baik daripada masa ke semasa. Sikit Menteri. Manis. Okay, terima kasih Bapak Menteri atas penjelasan tentang isu IM13. Jadi saya meminta satu komitmen daripada kerajaan. Kita nak satu penyelesaian yang tuntas untuk menyelesaikan masalah PTI di Sabah ini, Yang Berhormat Menteri. Saya cukup yakin dan percaya kerajaan yang ada pada hari ini mempunyai komitmen yang cukup tinggi untuk cuba menyelesaikan masalah PTI di negeri Sabah. Itu sebabnya pada PRK Manis lalu mereka tolak kerajaan pimpinan warisan yang bekerjasama dengan PH waktu itu untuk memperkenalkan dokumen PSS. Itu tidak baik dan tidak betul. Jadi makanya pada hari ini saya ingin memuji dan meminta kepada kerajaan Perikatan Nasional yang mempunyai komitmen yang cukup tinggi untuk menyelesaikan masalah PTI di negeri Sabah. Yang keduanya, oleh kerana isu PTI ini yang Bapak Menteri menjadi satu isu yang besar di negeri Sabah. Apa kata satu pendekatan diperkenalkan oleh kerajaan untuk membuat satu progress report, laporan kemajuan semasa untuk menyelesaikan masalah PTI ini. Ini cukup penting oleh kerana isu ini cukup besar. Kita tidak mahu lagi kesilapan PH diulang dalam kerajaan pada hari ini. Terima kasih banyak. Boleh saya tambah? Kelabakan sikit. Beaufort sikit. Ya. Beaufort lagi. Karena ini adalah satu masalah yang amat genting dan kritikal bagi kami di Sabah. Saya dengar apa yang Bapak Menteri jawab tadi, tapi masih belum berpuas hati lah. Masalah ini memang orang Sabah sentiasa bercakap tentang ini. Mana grup saja akan bercakap tentang masalah ini. Jadi ya perlu ditangani dengan sebaik mungkinnya, dengan secepat-cepatnya. Masalahnya sekarang ini saya belum nampak lagi bagaimana dia akan ditangani. Walaupun saya ucap terima kasihlah di atas usaha yang Bapak Menteri datang ke Sabah meninggu jalan-jalan tikus dan sebagainya. Tapi jalan-jalan tikus ini masih terus lagi dimasuki, dibolosi, dan ini akan menjadi masalah besar kepada kami. Apakah cara yang terbaik perkara ini dapat diselesaikan? Kami takutlah nanti ada pula yang mengadakan pejabat-pejabat khas membawa borang, ada pula lambang parti lagi di situ dan sebagainya. Jadi kami nanti bimbang, nanti kami jadi kecil saja orang Sabah ini sebenarnya orang Malaysia ni yang datang daripada lain tempat tak tahu di negara mana yang pula akan ramai dalam negeri kami di Sabah ini. Ini adalah amat membimbangkan. Saya tak tahu kepada saudara kalau daripada Kelabakan ini tidak bimbang ke, saya tidak tahu. Tapi kami keseluruhan bimbang sangat. Setiap hari menjadi bimbang. Anak-anak kami bimbang. Orang kampung kami bimbang. Karena mereka ada di mana-mana. Di hutan ada. Kamu tidak tahu. Kami yang tahu. Please, shut up. Yang Muhammad Menteri. Mohon mencela. Saya sambung. Sandakan Kelabakan sikit. Kelabakan. Yang Muhammad. Kelabakan, boleh? Yang Muhammad, tunggu yang Muhammad Menteri. Menteri, Kelabakan. Sandakan. Siapa yang Muhammad? Kelabakan sikit. Kejap. Sandakan. Sabar sekejap. Sabar sekejap. Isu ini patutnya diselesaikan. Yang Muhammad. Sandakan. Sekejap. Memerintah. Kelabakan nanti sekejap. Saya nak tanya Datuk Yang Pertua, waktu saya dah nak habis.
Kalau macam ini caranya, kita tak habis jam 6. Apakah semua boleh saya benarkan sebab... Sandakan. Kejap. Nanti Pontian, yang buat menteri tengah tanya saya. Jadi saya minta Tok Ketua, kalau boleh tambah lagi saya 10 minit, boleh saya benarkan. Yang berhormat sanggup nak jawab semua isu mereka yang buat menteri? Saya bukan nak sanggup jawab semua sebab masalah kita, masalah warga negara, warga IC, saya ingat patut saya jawab yang itu dulu. Jadi kalau boleh, kalau soalan yang sama Sandakan, saya ingat tak payahlah, biar saya jawab apa yang telah pun dibangkitkan di Sabah. Sandakan juga menimbulkan soalan yang sama. Jadi biar saya jawab dahulu. Boleh ya? Macam ni yang buat menteri, saya bagi sampai pukul 6. Okey. Kemudian yang berhormat menteri tak boleh sempat jawab jawapan bertulis. Tapi boleh. Saya silakan keputusan yang buat menteri lah. Boleh. Untuk mana-mana yang berhormat bertanya, silakan. Okey, saya berikan Sandakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya adalah tadi Yang Berhormat Menteri beritahu kami IMM 13 yang diumumkan pada 15 Jun itu hari masih sedang diperhalusi. Tetapi soalan saya, siapakah yang berhak untuk memohon IMM 13 ini, sebab sudah 30, ini yang merupakan satu pas pelarian daripada 30 tahun yang lalu. Tetapi kenapa selepas 30 tahun Kementerian masih mau mengisukan pas pelarian? Adakah ini akan boleh menolong menangani isu PTI di Sabah? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nak jelaskan IM13 ini nak maklumkan kepada semua termasuk Kalabakan. Saya nak maklumkan sebenarnya IM13 ini kita dah tak isu dah lagi. Kerajaan Perikatan Nasional tidak akan mengeluarkan lagi kad IM13. Jadi Menteri, apa dokumen akan diisukan sekarang? Itu kerajaan dulu. Tadi YB Menteri bilang akan memperhalusikan IM13. Jadi tapi sekarang tidak akan. Duduk dulu, saya nak jelaskan. Apa dokumen yang akan dikeluarkan? Saya nak maklumkan bahawa duduklah Kalabakan. Ini yang saya nak jelaskan supaya Kalabakan kalau rasa Perikatan Nasional baik, ikutlah kami. Confirm tidak baik, itulah saya tak ikut. Sebab itu confirm terbaik. Sebab itu Kimanis dah kita menang kerana kedudukan Kerajaan Perikatan Nasional yang agak lebih baik untuk kita. UMNO tak mau join PM. Kalau baik, kenapa UMNO tak mau join? Ya, Yang Berhormat Menteri. Saya nak jelaskan, IM13 ini tak pun kita keluarkan lagi. Ini hanya masalah di negeri Sabah. Yang jadi masalah yang berderet-deret orang nak berdaftar ini bukan IM13. Tetapi dokumen lain yang kita tak tahu siapa yang ingin dikeluarkan dalam zaman kerajaan warisan yang ada. Tapi kenapa masa itu 15 Jun masih diumumkan IM13? Saya mengambil tindakan untuk memastikan tidak ada lagi dokumen yang lain selain yang telah pun ada. Dan kita nak selesaikan ini supaya sesiapa saja yang tahu mereka tidak mempunyai dokumen tetapi tinggal di negeri Sabah, cepat-cepatlah pulang ke negara asal kerana kita akan buat operasi besar-besaran. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, jadi adakah cadangan IM13 yang diumumkan pada 15 Jun ditarik balik? Adakah maksud itu? Saya tak pernah pun mengumumkan akan memberikan penambahan. Saya kata kita nak mengkaji semula. Kita nak mengkaji semula. Confirm, apa answer? Dengarlah apa dulu. Dokumen? Kalabakan. Answer. Alright, Sandakan saya jawab. Saya nak umumkan bahawa tidak ada lagi kita isu IM13. Yang saya bagi tahu kepada rakyat Sabah adalah mereka yang ada penikat burung-burung, banci semua tu, kad banci. Saya nak tengok kedudukan mereka apakah sama dengan status IM13 yang telah pun kita keluarkan. Kita tidak mahu sesiapa mengeluarkan kad-kad yang baru yang seperti Kalabakan mahukan. Itu tidak akan kita lakukan sama sekali. Petatan, Yang Berhormat Petatan. Masalahnya Menteri, satu lagi. Yang Berhormat Seputih pula bertanyakan mengenai isu pekerja asing Bangladesh Muhammad Raihan Kabir. Saya nak maklumkan untuk makluman ahli yang berhormat, penahanan individu yang dikendaki
iaitu oleh Jabatan Imigresen Malaysia Muhammad Rehan Kabir dibuat pada 24 Julai 2020. Subjek seterusnya direman di bawah Seksyen 515B Akta Imigresen bagi tempoh 14 hari dan ditempatkan di Depo Tahanan Imigresen Putrajaya untuk tujuan siasatan lanjut. Selaras dengan Seksyen 91C Akta Imigresen, JIM telah membatalkan pas lawatan kerja sementara subjek dan notis pembatalan PLKS subjek telah diserahkan kepada majikan subjek pada 13 Julai 2020. Susulan itu, siasatan juga sedang dijalankan ke atas majikan tersebut. Kementerian ini menegaskan bahawa mana-mana majikan atau warga asing yang melakukan kesalahan bertentangan dengan peruntukan Akta Imigresen dan undang-undang sedia ada boleh diusir pulang ke negara asal. Yang berhormat. Minta penjelasan. Yang berhormat Menteri. Nak jelas apa, Rehan Kabir dah disiasat dan kita akan hantar dia pulang kerana Kenapa melakukan hantar dia kesalahan. pulang tapi kerajaan tidak siasat atas aduan dia yang dikeluarkan dalam dokumentari Al Jazeera itu. Dan sekarang ini Al Jazeera disebu oleh pihak penguatkuasa dan kami nak tahu kenapa ini dilakukan. Kalau ada DVD station yang mewawancara dia dan serbu jangan boleh. Dia beritahu apa yang berlaku, apa salah dia. Alright. Apakah kesalahan dia? Baik, terima kasih. Saya nak jelaskan bahawa Ketua Pengarah Immigration di bawah Seksyen 9 boleh mengambil tindakan terhadap mana-mana warga asing yang kita rasa unwanted dalam negara kita. Itu adalah penjelasan saya. Itu tak menjawab soalan. Tuan Yang Bertuah. Tapi itu tentang Al Jazeera. Datuk Yang Bertuah. Teruskan Menteri, teruskan. Yang berhormat, satu lagi, putatan yang berhormat. Menyentuh kepada aspek kebajikan anggota polis. Antaranya tak jawab langsung apakah kesalahan dia. Yang berhormat Putih, Menteri tak layan. Biarlah dia habis dia punya perbahasan. Ini sebenarnya yang Tak menjejaskan apalah, Yang imej Menteri negara. tak jawapan Menjejaskan bertulis. imej immigration Yang kita. Berhormat, Menjejaskan Yang Berhormat imej Putih yang tak boleh Berhormat paksa. Menteri juga. Yang Berhormat pernah jadi menteri, cek balik Seksyen 9 Akta Immigration. Kita boleh hantar sesiapa saja yang bukan warga negara yang kita rasa non-wanted. He is not wanted in this country. Sesiapa saja. Jadi kita boleh ambil tindakan terhadap mereka. Yang Berhormat Menteri. Saya nak minta penjelasan. Minta penjelasan. Tuan Yang Bertuah. Menteri, minta penjelasan. Kulai. Nanti kejap. Menyentuh kepada aspek kebajikan anggota polis, antara cadangan penambahan anggota polis seperti yang dibangkitkan oleh Sibuti, Kota Samarahan dan Jerantut. PDRM pada masa ini telah menetapkan keutamaan perancangan tahun 2020-2021 untuk menyediakan kajian cadangan pengukuhan pertambahan perjawatan Balai Polis kategori E dan ia tertakluk kepada dasar semasa kerajaan. Garis panduan dan langkah-langkah mengoptimumkan perbelanjaan kerajaan dan kawalan saiz perkhidmatan awam. Pontian pula memohon maklum balas daripada Kementerian Sama Ada Pasukan STAG, STAGG, Stafford, STAFOC dan STING, STING akan ditubuhkan semula atau sebaliknya. Untuk makluman ahli yang berhormat, PDRM telah menjalankan kajian ke atas penubuhan semua skuad-skuad tactical cast tersebut menerusi keputusan kerajaan yang telah diumumkan pada Julai 2018. Kerajaan telah memutuskan supaya ia dibubarkan demi memastikan tidak berlakunya pertindihan fungsi jabatan-jabatan PDRM sedia ada. Oleh yang demikian, kerajaan tidak berhasrat untuk menubuhkan semula skuad tactical cast tersebut. Sikit. Saya dipahamkan oleh Bagian Datuk dengan kewujudan STAG, Stafford, STING. Beliau menyebut pada ketika itu kadar jenayah turun 42%. Apa pandangan Yang Berhormat tentang perkara ini dan keberkesanan kewujudan 3 unit elit polis yang berkaitan? Alhamdulillah, sebab dah turun, dah semua pun dah berjalan baik dan tidak lagi perlukan tindakan khas tersebut. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Kapar bertanya. Yang Menteri boleh tanya. Terima
nanti Greg. Tanya pasal. Yang Bapak Menteri. Nanti saya menjawab pertanyakan mengenai kajian semula mekanisme baharu skim perkhidmatan polis. Bapak Menteri. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pada masa ini terdapat 3 skim perkhidmatan pegawai rendah polis dalam Polis Diraja Malaysia, iaitu skim PRP dan Constable, PRP dan Constable orang asli dan PRP dan Constable sokongan. KDN pada masa ini sedang dalam peringkat mengkaji semula ketiga-tiga skim ini bagi tujuan penambahbaikan untuk memastikan skim-skim ini mempunyai kemajuan kejayaan menarik, berdaya saing. Kajian akan melihat kebolehsanaan penggabungan ketiga-tiga skim ini menjadi satu skim yang lebih baik. Kapar turut bertanyakan berkenaan kajian semula kesamarataan pejawatan dan skim perkhidmatan pegawai penjara dan anggota keselamatan yang lain. Alhamdulillah, buat masa ini kita telah pun mengkaji dan menjalankan tindakan yang akan kita ambil untuk melaksanakan kajian pelaksanaan skim perkhidmatan bersepadu pegawai penjara dan semua pegawai-pegawai yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Warahmat Sekambut telah bertanyakan mengenai syarat dan kelayakan perkhidmatan juru iring polis. Saya nak maklumkan juru iring polis ini ada prosedur yang tertentu, SOP yang hanya diberikan kepada orang-orang kenamaan yang tertentu saja, dan walau bagaimanapun beberapa orang kenamaan yang lain daripada terutama Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan, Duli Yang Maha Mulia Sultanah-Sultanah, Tuan Yang Terutama dan isteri, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota dan Raja Muda, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri. Semua ini selain daripada mereka on case by case basis dengan izin mengikut keperluan semasa akan kita lihat dan kita berikan mengikut keperluannya. Yang Berhormat Menteri, boleh saya minta penjelasan? Yang Berhormat Papar dan Dungun bertanyakan mengenai tindakan Kementerian dalam menangani pencerobohan nelayan asing. Tadi juga dibangkitkan dari Vietnam di perairan negara, dan sejauh manakah Kementerian bercadang untuk menambah baik aset agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, KDN melalui semua agensi-agensi tersebut memandang serius akan isu pencerobohan bot nelayan asing di perairan negara termasuklah di negeri Sabah dan Sarawak. KDN melalui APMM telah melancarkan operasi bersepadu yang dikenali secara Ops Naga dengan pelibatan pelbagai agensi secara khusus bagi menangani ancaman pencerobohan bot nelayan asing. Saya ingin maklumkan sehingga Julai 2020 sebanyak 120 bot nelayan asing telah ditahan daripada 4,995 bot yang diperiksa melalui Ops Naga Timur ini, dan operasi ini masih lagi diteruskan sehingga kini. Manakala bagi Ops Naga yang turut dilaksanakan di perairan Semenanjung Malaysia, sejumlah 8,057 pemeriksaan telah dilaksanakan, dan kita bersama dengan semua agensi telah daripada jumlah tersebut sebanyak 151 tangkapan bot nelayan asing Vietnam telah dilakukan, manakala sehingga kini sebanyak 108 pengusiran telah dilaksanakan oleh agensi-agensi kita. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Mengenai perkhidmatan outriders tadi, orang kenamaan yang mempunyai hutang cukai kepada negara dan juga kalau mereka telah disabitkan, adakah mereka masih boleh mempunyai keistimewaan menggunakan perkhidmatan outriders? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya juga ingin mengajukan soalan. Di sini, Jelutong. Greg. Ya. Terima kasih Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri. Cuma saya nak menanyakan berkenaan bila polis membuka peluang pekerjaan baru, bekas-bekas tentera yang tidak mendapat pencen, kalau semasa Menteri Pertahanan dan Menteri Keselamatan Dalam Negeri yang lalu mempertimbangkan supaya bekas-bekas tentera yang tak berpencen, yang mempunyai kemahiran, boleh diterima sebagai anggota polis. Minta pandangan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, boleh saya ajukan soalan berkenaan dengan I'm waiting from just now. Thank you very much.
Berkenaan, saya pun telah mengajukan beberapa perkara iaitu berkenaan dengan kes Adib. Saya telah tunggu dan now you're on injury time. Saya kurang pasti sama ada Yang Berhormat akan jawab. Tapi soalan saya adalah berkenaan dengan isu yang dibangkitkan tadi. Never mind, it's okay. Saya ambil maklum bahawa tindakan telah diambil oleh pihak immigration. Tetapi berkenaan Al Jazeera, kenapakah stesen itu diambil tindakan? Okey, Jelutong, saya nak jelaskan tadi bahawa we are going back to the Barisan Times where Malaysia Kini was also acted upon. Okey. Adakah kita berbalik kepada the dark ages? Ini adalah stesen TV yang menyiarkan sesuatu rencana. Sama ada benar atau tidak, ini seolah-olah mencengkam kebebasan media masa. Alright, Jelutong, biar saya jawab. Sila Tadi duduk. Menteri... Pertama, saya nak jawab Greg tadi menanyakan tentang bekas-bekas tentera yang boleh diambil bekerja sebagainya. Kita akan lihat semula cadangan tersebut. Tentang outrider tadi, saya nak maklumkan, saya dah maklumkan tadi, selain daripada mereka yang telah saya umumkan, yang lain, case by case, kalau dikira perlu, akan kita berikan juga. Kepada soalan Jelutong, saya nak pastikan bahawa jawapan yang akan saya jawab, kalau saya tidak boleh menjawab di sini, akan saya jawab secara bertulis. Menteri, kepada cuma isu banyak Adib perkara itu, yang ingin saya jelaskan. Cuma isu Adib itu adalah isu penting. Menteri, sebagai seorang tadi janji bagi saya peluang. Menteri Dalam Negeri, isu Adib yang Muhammad tahu adalah isu yang dipermainkan, sangat hangat dibicarakan, dibahaskan oleh semua yang berhormat di sebelah sana. Saya hairan kenapa perkara itu tidak dijawab sehingga sekarang. Kenapakah Kerajaan Perikatan Nasional tidak prihatin tentang nasib Adib dan keluarganya sehingga sekarang? Tak dijawab. Kenapa? Saya nak menjawab, tapi kerana Yang Berhormat punya perangai macam ni, saya tak boleh jawab sehinggakan masa tak habis. Bukan, tidak. Saya telah sabar dan menunggu dari tadi. PS memerintah, PS diam saja tadi. Perkara apa Yang Berhormat? I have been waiting patiently since just now. Berjuang pun ke Adib. You didn't answer. Yang Berhormat, saya nak menjawab. Janganlah jadikan Adib ini bahan main politik Perikatan Nasional. Dulu masa pembangkang dihangat-hangat dibahaskan. Sekarang sehingga sekarang tak dijawab oleh kementerian. Kenapa? Menteri Hal Surat Beranak. Menteri pun belum jawab. Sebab itulah saya dah bagi tahu tadi banyak perbahasan perkara yang nak saya jawab. Insiden di banyak perkara yang saya nak jawab, termasuklah saya dah maklumkan kad pengenalan kewarganegaraan Adib, tapi belum sempat bangun dah buat perangai macam ni sehingga kan saya tak boleh nak jawab. Bukan perangai. Kita bagi lebih masa. Kita bersoal. Bukan jadi, perangai. Menteri, kita insiden bersoal. 12 Mei Menteri, kita bersoal. dekat Dewan Undangan Negeri. Jangan tuduh sebenarnya. Datuk Yang Tua, saya hanya ingin menjawab. Menteri, tolonglah dengan segala hormatnya jangan berperangai angkuh di dalam Dewan yang mulia ini. Bagi Menteri. Tarik balik. Tuduhan dia. Point of order. Julutong. Tarik balik perkataan angkuh. Julutong. Tarik balik Julutong. Point of order 36. Apa yang Julutong tarik balik. Julutong, tarik balik. What is wrong with that? You just need to answer the questions in the House. Speaker, point of order 36. Timbalan Speaker. Tarik balik perkataan angkuh. Can I explain Tarik first? balik perkataan angkuh. No. Julutong. No, jangan. Apa Dia jahat. buat untuk berjuang kes Adib? Datuk M Tua, tak apalah. Saya nak maklumkan, saya cakap benda yang benar. Dalam teks saya nombor 79, YB Pasir Mas, YB Jelutong dan YB Kuala Kerai bertanyakan mengenai status siasatan kes kematian awak Adib. Bukan saya tak nak jawab, saya nak jawab tetapi oleh kerana dah tak ada masa. Ini menyebabkan Point of order, Tuan Timbalan Speaker. Saya bukan angkuh, saya bercerita yang benar. Kalau Jelutong tak kacau, ramai tak kacau. Tak kacau? Mungkin mana saya dah boleh. kacau, Menteri? Tuan Timbalan Speaker. Mana ada kacau, Menteri? Point of order. Yang Berhormat.
Menteri dah habis ataupun nak bagi jawapan bertulis ataupun jawapan lisan? Boleh saya jawab satu perkara yang paling Point of mustahak, order, Tuan Timbalan Speaker. iaitu isu kewarganegaraan. Satu saja yang saya nak jawab ni, yang lain saya akan jawab secara bertulis. Kejap, Yang Berhormat Menteri. Apa dia point of order yang buat 99 saya minta petua daripada Tuan Speaker untuk memberikan tambahan masa kepada KDN kerana semua ahli parlimen tunggu lama isu-isu penting. 40 minit memang tak cukup untuk KDN. KDN adalah agensi yang sangat berat. Jadi saya minta Timbalan Speaker berikan lebih masa kepada Menteri. Sepatutnya Menteri habis 5.45. Saya yang tambah tadi 15 minit. Mungkin Yang Berhormat tak perasan. Jadi saya minta maaf sebab ada lagi 2 kementerian dan besok pun kita ada banyak lagi kementerian. Dalam ikut standing order prosedur kita, Menteri boleh jawab secara bertulis. Ini semua menteri-menteri yang lain dah jawab membuatkan keputusan yang sama walaupun dalam zaman PH. Jadi kita kena menghormati masa. We have to be fair. Dengan izin pada semua. Jadi Yang Berhormat Menteri nak sambung ataupun jawapan bertulis. Kalau begitu saya nak minta satu. Saya akur dengan nak minta satu je. Yang Berhormat Tanjung Karang. Yang Berhormat Tanjung Karang. To be fair, saya ingat yang paling penting kes Adib. Dah baca saja kes Adib. Sini semua tunggu, saya pun tunggu. Ini adil. Yang Berhormat itu sekarang, Yang Berhormat Menteri, ini permohonan terpulang pada Yang Berhormat Menteri. Saya akur dengan keputusan Tuan Ketua bahawa saya hanya jawab kes Adib ini saja. Saya minta tambah lagi satu. Insiden di Dewan Undangan Negeri Perak pada 12 Mei. Yang Berhormat Berwas. Saya jawab mohon kerana itu sangat penting untuk seluruh orang negeri Perak sedang menunggu apakah tindakan kementerian terhadap kerajaan negeri yang menceroboh dan nak angkat keluar speaker Dewan Undangan Negeri. Mesti ada jawapan. Harap satu jawapan diterima. Yeah. It's not that I don't love Berwas more, but I love Jelutong more. So I have to, saya kena jawab. Bagi gaduh lagi. The love is mutual. It's mutual. Thank you. Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri isu Anissa juga. Pegawai custom yang mati di Rempur Tonto. Semua Yang Berhormat Menteri. Arwah Anissa juga Yang Berhormat Menteri. Saya ada bangkitkan yang mati di Pasir Mas. Pegawai custom yang di Rempur Tonto. Saya nak maklumkan begini. Kalau semua polis report saya nak jawab, saya ingat 5 hari pun tak habis. Jadi saya pilih satu oleh kerana ini adalah isu yang telah pun lama dibincang bukan hanya dalam parlimen ini tetapi juga di seluruh negara. Biar saya jelaskan untuk kepentingan semua orang, insya-Allah selepas ini kita akan buat keputusan yang lebih baik untuk kita pastikan tak timbul lagi soalan dalam parlimen. Insya-Allah. Saya nak menjawab untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, Mahkamah Coroner Shah Alam yang bersidang pada 27 September 2019 telah memutuskan punca kematian anggota bomba Muhammad Adib bin Muhammad Kasim Allahyarham bukanlah disebabkan kemalangan tetapi disebabkan perbuatan jenayah oleh 2 orang atau lebih suspek. Berdasarkan keputusan tersebut, PDRM telah menjalankan siasatan berdasarkan arahan pejabat peguam negara dan mengumpul bukti-bukti yang ada untuk dikemukakan semula kepada pihak pendakwaan. Kertas siasatan telah dirujuk semula ke Jabatan Peguam Negara pada 23 Julai baru-baru ini dengan cadangan-cadangan seperti berikut. Pertama, menuduh 12 orang suspek di bawah Seksyen 143 Kanun Kesesahan yang merusuh dan menyerang jentera bomba. Yang kedua, mengadakan inkuest semula untuk siasatan lanjut jika dipersetujui oleh Peguam Negara di bawah peruntukan Seksyen 3392 Kanun Prosedur Jenara. Terima kasih. Dan yang lain akan saya jawab secara bertulis. Terima kasih. Kita ucap tahniah kepada